Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yasir wa la tuassir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Salam pertemuan, salam bersua. Kita sekali lagi di alam maya ini, di sesi kita berkuliah secara online, secara maya. Moga-moga pertemuan kita pada petang ini, pada maghrib ini, mendatangkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga perkongsian ini dapat kita jadikan di amal untuk kita sama-sama kata memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih mantap. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Kita sambung balik pengajian kitab kita walaupun kita masih lagi dalam keadaan suasana orang kata apa, pandemik COVID-19 ni. Kita pun tak tahu bila dia nak berakhirnya, tapi yang pastinya kita akan terpaksa melalui ujian-ujian untuk menghadapi musibah yang kita pun tak pernah terduga oleh akal. Inilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang Allah nak bagi kepada manusia ini, kepada makhluk khususnya, tapi yang merasanya manusia. Sebab apa? Manusia dia ada akal. Maka dengan akal itulah Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya kita saja tahu. Sebab apa? Dengan ada akal itu kita diberi ilmu apa? Ilmu kesedaran. Kita sedar bagaimana perjalanan kehidup kita mutakhir ini, sama ada ia sukar ataupun mudah, sulit ataupun senang. Hanya saja manusia saja yang mengetahuinya. Okey, kita sambung balik pengajian kitab kita, yakni kitab kita Bahrul Mazi pada fasa yang kedua pula, yakni pada 30 bulan 8. Mana kata kita tidak berapa lama lagi, lepas 8, 9, 10, 11, 12. 3 bulan lagi, habislah tahun 2021. Apa babnya tuan-tuan? Babul maja'a fi dhannas-su'. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sangka jahat. Sangka jahat, buruk sangka. Tu. Bahasa buku dia kata sangka jahat, buruk sangka. Kita ni manusia ni tak dapat lari dengan perasaan macam ni. Semua orang dianugerah sifat ni. Kenapa? Itu yang kata ujian tu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sangka jahat itu ialah barang yang tiada diketahui dengan terang, baik dengan dalil atau dengan saksi. Tiba-tiba dikatakan atau dicakapkan, si anu itu begini-begini tak baiknya. Sangka jahat ni apa? Prasangka atau sangka je. Kita berniat ataupun bukan berniat. Kita perkara yang tak tahulah puncanya daripada mana, tiba-tiba kita dengar aja berita tu. Maka kalau berita itu diviralkan pula, disambung pula oleh orang-orang yang ada pengaruh, contohnya daripada mana?
Daripada Ustaz Han dengar daripada Ustaz mana? Kan? Ustaz Isa tu. Ustaz Isa pun tak tahu daripada mana dia dapat. Tu. Dan sangka jahat ni tuan-tuan, dia tidak terkecuali. Dia tidak kata hang ni orang yang jenis tak semayang, selalu bawa macam tak. Orang yang semayang. Kau nak kata orang tak beriman pun ada. Orang beriman pun ada. Kau nak kata orang biasa, ustaz pun ada. Sebab tak tahu. Tak tahu daripada mana punca berita itu. Kan? Maka bahasa sekarang bahasa apa? Bahasa viral. Kan? Kadang-kadang cerita. Kan? Kadang-kadang we are not in the position of what you call elaborate something. And we are not the person who authorized untuk nak cerita benda-benda tu, nak sampaikan cerita-cerita tu, kita pun tak tahu kita sampai. Maka bila disampai, dipanjang, diviral, maka at the end of the day, benda tu tak betul. Jadi sangka jahat. Benda tu tuan-tuan, sangka jahat ni, orang yang ke-1000 kata, kan? Dia kata dia ni jahat, benda yang dia tak buat, susah nak padam balik. It's not a matter of erase or delete yang kita buat dalam komputer tak. Dia benda bercakap ni tuan-tuan. Kata-kata ni dia boleh menyusut sampai ke tulang. Tu jangan di viral tak tentu halah. Kan? Benda-benda ni kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Okey. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak kita, syarak awal-awal lagi dah menegah. Suruh pertimbang-timbangkan. Kaji-kaji dulu. Betul ke? Itu sebabnya benda-benda kita tengok yang di viral. Mutakhir ni, dulu kita pakai mulut aja. Mulut cakap. Sekarang dah tak pakai mulut. Sekarang pakai mulut dan tangan. Kan? Mula usaha sikit. Hantar. Dulu mulut je. Jadi, kita pun type, kita hantar. Maka at the end of the day, tak betul perkara tu. Kita boleh delete tak? Are we the one who responsible for that news? Atau itu benda yang sangka jahat tadi tu? Kita tak mau bertanggungjawab. Maka, terfitnahlah orang yang kita sebutkan tadi tu. Jadi itu sebabnya syarak awal-awal lagi suruh kita just put a full stop. Itu sebab kalau dapat orang yang berakal benda-benda tu, orang yang boleh berfikir. Sampai ke dia stop. Dia tak forwardkan lagi dah. Tu. Kalau benda orang yang sensasi, orang yang jenis cari sensasi. Setengah orang ni dia suka jadi orang yang pertama untuk deliver, untuk forward ke mesej, dia buat. Kan? Jadi syarak meletakkan benda tu ditegah, dilarang. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zann fa inna az-zann agzabul hadis. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda jauhkan diri kamu daripada sangka jahat, kerana sangka jahat itu sebohong-bohong kabar. Rasulullah menasihatkan kita supaya apa? Jangan jauhkanlah daripada sangkaan-sangkaan jahat itu. Kerana sangkaan jahat itu bohong belaka. Okey. Masalah. Sangka jahat itu bagaimana misalnya yang terang. Yang kita sangka jahat itu bagaimana misalnya? Bagaimana? Sesungguhnya jalan bagi orang menyangka jahat itu banyak. Maka sayugia seorang itu memelihara. Jangan ada jalan bagi sangka jahat orang kepadanya. Kita jangan get involved lah.
Kita ni kalau boleh jangan mendedahkan diri kita supaya difitnah. Zaman mutakhir ni, zaman kebelakangan ini, akhir-akhir ni, kita cuba elakkan diri kita untuk mendedahkan diri kita daripada boleh mendatangkan fitnah. Untuk mengelakkan daripada sangka jahat. Sebab akhir-akhir ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang dah tak ada kerja, duduk di rumah aja, tak buat apa. Dia dicari kerja apa? Kerja duduk. Untuk sangka jahat. Dia seronok jadi macam tu. Jadi, kita kena bersangka baik. Kita kena mengelak daripada boleh mendatangkan fitnah. Kerana yang demikian itu menjadikan orang berdosa dengan sebab awak pula. Kerana melintangkan diri kepada mata mereka itu atau kepada pengetahuan mereka itu. Kan? Kita ada jawatan kat masjid. Contoh. Kita ada jawatan kat masjid. Contoh imam. Imam, Bilal. Hebatlah. Bilal ni kau sebut Bilal kat masjid satu tu sebut Bilal A ya. Orang kata, Bilal tu memang bagus. Nama tersohor. Tiba-tiba satu hari dia parking kereta depan kedai tutup. Tu kedai apa ke 4D ke apa tu. Dia parking depan tu. Sebab apa? Dia nak pergi kedai sebelah tu. Kan? Tu silap. Kita kena elak benda-benda tu berlaku ke atas diri kita. Supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Orang dia tak kisah. Orang dia tak peduli. Orang yang kenal kita, okey lah. Yang tak kenal. Dia kata aku jumpa, tu Bilal ni. Azan hari-hari tapi aku tengok pergi beli nombor. Padahal tak beli pun. Parking depan tu, lepas tu lalu depan tu. Ni. Kan? Lepas tu, contoh, orang nampak dia malam-malam dengan seorang perempuan. Padahal itu anak dia. Dia kata, aku kenal lah isteri dia. Aku kenal lah. Isteri dia. Tu bukan isteri dia. Mak mana dia. Dah fitnah. Tu. Kita try to avoid this thing to be happen to ourselves and among ourselves. Okay. Seperti jangan engkau ikut belakang isteri serta merupakan diri rupa-rupa takut akan orang nampak mengikut belakang perempuan. Maka yang demikian itu datang tohmah orang padamu jahat. Kan? Kau berjalan ni, isteri depan kau. Jalan macam penyangak. Isteri jalan depan. Sama-sama. Kan? Tu. Jadi jangan ada satu perkara yang boleh menimbulkan fitnah terhadap diri kita. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka jadilah orang itu jahat sangka dengan sebab kamu dan seperti engkau bercakap dengan perempuan mahram kamu di jalan. Maka menjadikan orang sangka jahat padamu. Berkata mereka tu engkau berkata-kata dengan perempuan yang jahat. Kan? Cakap pun something macam something. Cakap pinggang. Ataupun teluk tubuh dia. Tak boleh. Adab. Perangai. Akhlak. Cukup kena jaga benda tu. Kita kena jaga tu. Sebab kita orang yang it's not to see a public figure lah. Bukanlah public figure sangat pun. Siapa nak kenal pun. Tok Belai, Tok Imam masjid, siapa nak kenal kan. Kalau artis tu orang kenal lah. Buat imam apa pun kita, akhlak, attitude, perangai, kita kena jaga. Jangan cuba-cuba mendedahkan diri kita supaya sekenang di fitnah ataupun diaibkan. Kita pun tak suka. Orang tu pun dia bukan suka pun, tapi dia hobi dia macam tu. Okey. Dan pula sayugianya.
Ada 4 perkara. Kan? Tu. Sebab apa? Kita jangan bersangka jahat. Jangan pula seorang itu salah sangka dan jahat sangka pada seorang yang soleh yang dijumpa berjalan di lorong rumah-rumah sundal atau lorong orang-orang tahi arak, tahi judi. Disangka akan dia mahu berzina atau minum arak atau mahu berjudi dan melihat orang jahat. Kita tengok contoh-contoh operasi. Pencegah maksiat ke, pencegah apa ke. Dia orang pergi raid, pergi ambush, pergi rush satu tempat. Kan? Masuk tempat, pak. Kita tengok dia 2 orang masuk. Ataupun seorang. Kan? 2 orang ni mudah difitnah. Kalau ramai-ramai tak berapa sangat. Ataupun nak masuk pakai. Kan? Tu. Setengah tu dia pakai dengan dia punya baju pengenalan tu. Tulis belakang ni apa-apa kan. Jadi kadang-kadang is on also. Kalau buat macam tu. Jadi tahulah mereka bahawasanya ada pegawai yang menyiasat. Ni kira masuk nak menyeludup. Penyeludupan. Strategi. Tangkap. Kita pula tengok ada orang tengok, dia orang semayang tu atau balik tapi minum arak pun ada juga. Dia kerja dia nak pergi tangkap orang berjudi tu. Tiba-tiba difitnah, alah dia ni bukan fitnah. Dia nak pergi beli tiket, Allah beli judi pula. Tiket judi. Tu yang kita nak kena awasi dulu. Kan? Kita cerita dulu. Dan jangan jahat sangka pada orang yang kamu minta apa-apa kepadanya, tiba-tiba dikatanya tak ada. Maka dikatakan itu bakhil. Ni, mulut jangan celupak. Kita minta tolong, kita minta lah sikit kat orang tu. Ataupun kita lalu. Kita tengok ada seorang tu, orang Melayu dekat dia minta berapa. Minta sedekah, tapi dia tak bagi. Kita pula pandai-pandai kata, bakhilnya dia tu. Kan? Maka dikatakan dia bakhil. Tak boleh juga. Yang ketiganya, jangan sangka jahat kamu pada saudaramu. Menegur. Jangan berkawan dengan si anu itu. Jadi jahat kamu seperti dia. Kamu kata dengan sangka jahat akan dia dengki. Kadang-kadang kita nak nasihat pun kena tengok juga. Kadang-kadang orang kata kita dia dengki. Alah hang tu nasihat dia hang dengki. Hang tak boleh tengok dia. Dia duit banyak kan. Dia kaya. Tengok dia berjaya sikit. Hang dengki. Kan? Tu tak boleh. Kita kena faham konsep dengki. Kan? Dan tegur tu. Dengki menasihati tu. Kita kena tengok. Yang kita main borong saja. Tu. Orang pun setengah, bukan semua orang yang ada sifat dengki ni, tak ada. Setengah orang dia ada sifat, orang kata qanaah. Sifat apa? Sifat, orang kata suka menegur, suka menasihati. Itu ada kawan-kawan kita jenis macam tu. Kan? Bukan semua yang jahat dah. Manusia ni bukan semua jahat. Kan? Walaupun manusia ni, Allah SWT dah cipta manusia ni, tuan-tuan. Allah, syukur saya suka ulang. Syukur banyak-banyak tuan-tuan bila Allah SWT kita sedap-sedap kita Islam lah. Sedap-sedap kita jadi Melayu. Sedap-sedap bapak kita pun Islam. Kan? Kalau Islam ni baik, telah lah. Sebab dia memang ada ciri-ciri itu dah ada. Sebab dia ada akal. Dia ada iman. Iman itulah yang membaikkan dia tu. Kan? Orang yang bukan Islam ni ada tak baik? Ada tuan-tuan. Manusia ni. Kan? Kita bukan nak puji pula, kita pergi negeri orang putih. Kan? Jepun tu sudah Jepun. Jepun, China, banyaklah beberapa negara. Tengok sistem politik dia, sistem undang-undang negara dia. Baik tak? Baik.
Walaupun agak zalim. Siapa rasuah tembak, bunuh. Kan? No. Kau tuan baca biografi bekas Presiden Colombia. Kan? Pencen dia, apa kata dia ada? Usaha buruk ya. Tu. How come he can be that and that good? Jadi itu kita jangan duk simply kata orang, Allah dia ni orang minta sikit, minta bagi, bakhil betul. Kita mudah sangat menuduh seorang itu. Yang ketiganya, dan jangan sangka jahat kamu kepada saudaramu, menegur. Jangan berkawan dengan si anu. Tadi yang ketiga tu. Kalau siapa-siapa tegur, dia tu buat silap, ada seorang pergi tegur, jangan kau buat macam tu. Kan? Tu. Yang lain pula kata apa, jangan kita kata, alah hang tegur. Aku tahu lah hang tegur dia sebab hang dengki dia. Kan? Dia bukan masalah dengki tu. Bukan masalah dengki. Tak ada satu masalah dengki setengah orang tu. Memang dia tegur secara ikhlas. Dan nak kawan tu jadi baik. Dia tahu di sebalik perbuatan itu akan berlaku sesuatu yang tak baik. Dia tegur dulu. Kan? Okey. Yang seterusnya, jangan kamu sangka jahat atas orang yang memberi padamu sesuatu sedikit dan diberinya orang lain banyak. Kamu katakan dia sayang kepada orang itu, benci ia atas tidak suka ia kepadamu. Kan? Ada orang tu bagi dekat A ni banyak. Bagi dekat C ni A, B ni sikit. C dapat lagi sikit. C ni kata, hang pilih kasih. Hang sayang kat dia dulu. Macam ni ke hang kawan? Tu. Sebenarnya tak. Dia ada masalah tentu. Orang yang nak bagi tu dia tahu. Contoh. Kan? Contoh. Tu yang kata, orang kata apa, istilah zalim tu. Kan? Apa istilah zalim? Apa makna zalim? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang betul. Contoh ada anak. Contoh ni sama contoh yang diberi oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Istilah zalim. Zalim ini makna dia apa? Meletakkan suatu perkara di tempat yang tidak betul. Contoh dia ada 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Nak bagi adil punya pasal, dua-dua beli songkok hari raya. Adil ke? Dah, tak adil. Itu zalim nama dia. Sama lah dengan hadiah ataupun sedekah tadi. Sebab apa dia bagi A ni banyak? Dia bagi 500. B dia bagi 300. C dia bagi 200. Dia tak bolehlah bagi sama banyak. Baik A ni tadi anak berapa orang? Anak 4 orang, dia bagilah 500. Okey lah tu. Seorang 100. Hang 2 orang, hang dengan isteri hang dia bagi seorang 100. Betul tak? Betul lah. Jadi jangan kita duk merawit, mengata asyik tak apa hati je kita ni. Memanglah perangai manusia ni tak pernah puas hati, tak pernah cukup. Sebab Nabi pun pernah bersabda, Nabi kata dah. Manusia ni kalau hang bagi 2 longgok emas, dia tak 1 longgok lagi. Dia nak jadikan 3. Jadi kita awal-awal siang-siang lagi kena minta kepada Allah SWT, ya Allah, cukupkanlah rezeki yang kau berikan. Cukup dan berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Cukupkan kami dengan rezeki yang diberikan. Tu. Okey. Maka semuanya itu sangat jahat yang ditegah syarak kita. Ni prasangka-prasangka tu, contoh-contoh prasangka ini, contoh-contoh sangka jahat ini. Ini baru 4, sebenarnya berlambak-lambak lagi. Jadi Tuhan kita ni bubuh 4 je. 4 pun memadai lah untuk kita mengambil ia sebagai peringatan dan pengajaran.
supaya jangan jadi yang 4 ni. Pun cukup baiklah. Kan? Seterusnya, sangka itu adalah berdosa semuanya. Jikalau berdosa semua, sangka itu nescaya berdosalah semua orang. Kerana tiada sunyi seorang itu daripada agak dan sangka. Sangka itu adakah berdosa semuanya? Nyangka ya. Kan? Maka jikalau berdosa semua sangka itu, nescaya berdosalah semua orang. Kerana tiada sunyi seorang itu daripada agak dan sangka. Telah berkata oleh Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Sufyan Ats-Tsauri. Seorang imam besar juga ni. Kan? Sangka itu 2 macam. Satu sangka berdosa dan satu sangka tidak berdosa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? Sangka ini ada dua jenis ataupun 2 martabat. Satu sangka yang berdosa. Sangka yang boleh mendatangkan dosa. Dan satu lagi sangka tak berdosa. Apa dia? Adapun sangka yang berdosa itu, iaitu disangkanya akan sesuatu itu langsung dicakapkannya dan dikatakan. Tu. Mana kata dia cakap. Sama dengan niat lah. Niat baik ini. Niat baik, niat tu 1 lah pahala. Kita buat 2 pahala. Kan? Tu. Kalau nak buat jahat, niat tak dapat lagi. Buat tak dapat lagi. Tu yang kata Allah. Tu. Tapi adapun sangka yang berdosa itu, iaitu disangkanya akan sesuatu itu langsung dicakapkan, dikatakan. Dia tengok perkara tu, dia pun terus panjang-panjangkan. Dia terus buat cerita, dia karang cerita bagi sedap sikit. Kan? Padahal dia tu tadi jalan saja. Tak pegang pun tangan. Dia kata, aku tengok, mesra sungguh dia jalan pegang tangan tu. Tak boleh ni. Tak boleh. Contoh. Tu berdosa. Adapun iaitu seperti ia diminta. Dicakap dan dikatakan seperti ia meminta makan pada satu orang yang dijangkakan ada, tiba-tiba dikata orang itu tidak ada. Maka ia pun menyangka langsung dikatanya bakhil. Padahal tidak ada dengan sebenar-benarnya pada orang itu apa yang dikehendakinya. Ataupun dia minta orang tu tak ada pun. Bila orang tu tak ada, dia kata tak ada. Dia terus kata bakhil sungguh mangkuk ni, Mamat ni. Dan ada pun sangka yang tidak berdosa itu, maka ia datang agak dan sangka dalam hatinya tapi tidak dikeluarkannya dan tidak dikatakannya. Ni yang tidak berdosa. Dia terlintas dalam hati saja. Ya kot, yang ni bukan kot. Dia duduk timbang. Dia nak cerita, nak keluar pun, nak cakap pun, nak luah pun takut. Tu dia pertimbangan tu. Tu yang kita nak. Apa juga, semuanya kita kena timbang dulu benda ni. Tu. Itu sebabnya dalam surah Hujurat Allah kata apa? Wahai orang beriman, apabila datang satu berita, maka tabayun dulu, tabayun. Timbang tara tengok macam mana. Betul ke benda ni? Tak pasti ke? Pasti ke? Timbang. Tak rugi, tuan-tuan, tak rugi. Kita sampaikan pun tak rugi, kita tak sampai pun tak rugi pada kita. Tetapi yang agama memandang tinggi kepada kita. Sebab kita tidak mengeruhkan keadaan. Kadang-kadang benda-benda yang macam ni, bersangka baik ni, bersangka jahat ni, dia mengeruhkan keadaan. Kan? Ayat tu tak apa nak keruh, dia berkeruh. Tu yang tak jadi tu. Kan? Jadi marilah kita sama-sama mengambil peringatan. Dengan tajuk ini kita ambil peringatan bahawasanya jangan kita sewenang-wenangnya menyampaikan ataupun ada prasangka jahat. Minta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami daripada prasangka-prasangka jahat. Kami tak mau ya Allah prasangka-prasangka jahat. Okey.
Maka dengan itu kita sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang lain dalam tajuk yang akan datang, iaitu tajuk apa? Bergurau main cakap. Di pertemuan yang akan datang. Moga-moga apa yang kita kongsi dapat ia menjadi satu iktibar lekat pada hati dan kita dapat amalkan sama-sama, insya-Allah. Dan kalau kita boleh amalkan, kita boleh menolak dengan sifat-sifat yang orang kata apa, sifat-sifat yang belum pasti ni kan. Tu. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah. Panjang umur rezeki, kita bertemu sekali lagi. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna a'udzubika minat ta'ni wat ta'un wa min hujumil bala wa min mautil faj'ah wa min syarratil humu wa min su'il qada wa min syarril bala wa na'udzubika min darkis syaqa wa samatatil a'da ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana kshif 'anna 'adzaba inna mu'minun. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah ya Hafiz, ya Allah ya Rabb, ya Rafa, ya Rafiq. Walhamdulillahirabbil alamin.